Assalamualaikum kepada pensyarah, ini Dr. Siti Fatimah, binti Muhammad Yassin dan juga rakan-rakan S4. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan topik bagaimana konsep scaffolding perencahan dalam teori Vygotsky dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pencapaian akademik murid pencapaian rendah. Perkenalkan, ahli kumpulan 3 terdiri daripada 5 orang pelajar. Yang pertama adalah Wan Nur Najwa binti Wan Muhammad Nasir. Yang kedua, Nur Afiqah binti Fauzi. Yang ketiga, Nur Aisyah binti Magitwa. Yang keempat, Nur Syafina binti Nasir dan saya, Nur Farazilah binti Sulaiman. Terusnya, pendahuluan. Dunia pendidikan telah mengalami transformasi yang sangat pantas dan lebih canggih. Generasi hari ini mempunyai banyak perbezaan. Jadi, kaedah pengajaran juga perlu disesuaikan dengan kaedah semasa. Mendapat pendidikan yang mencukupi adalah hak semua orang, tidak kira agama, bangsa, jadina dan atau latar belakang sosial-ekonomi. Namun, masih ada segelintir pelajar yang masih mendapat pencapaian akademik yang rendah. Hal ini terjadi apabila pelajar tidak menunjukkan minat dalam bidang akademik seperti malas membaca dan membuat latihan, menghadapi masalah untuk mengerti fakta dan tidak mempunyai kemahiran menjawab yang baik. Guru perlu mengatasi cabaran ini dengan mempelbagaikan pedagogi mengajar untuk menggalakkan minat pelajar yang lemah untuk berjaya di sekolah. PDP yang berasaskan teori dan idea dapat membantu pelajar untuk meningkatkan pencapaian akademik. Menurut Basir, 2021, dalam dunia pendidikan, teknik scaffolding boleh digunakan sebagai proses bimbingan dan bantuan guru kepada pelajar bagi menyelesaikan masalah dan tugasan untuk mencapai matlamat pembelajaran sehingga pelajar dapat melakukan pembelajaran sendiri terhadap apa yang dipelajari. Objektif kajian: mengkaji sejauh manakah pemerhatian guru terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua, mengenal pasti jenis-jenis scaffolding yang bersesuaian dalam meningkatkan pencapaian akademik murid pencapaian rendah. Yang ketiga, mengkaji sejauh mana teknik scaffolding memberi keberkesan dan membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar berpencapaian rendah. Kepentingan kajian. Yang pertama adalah satu kemahiran guru ialah penggunaan scaffolding untuk memastikan pembelajaran berlaku secara berterusan dalam bilik darjah. Yang kedua, guru yang memahami secara mendalam tentang intipati dan matlamat sesuatu kurikulum yang diperkenalkan akan juga memahami cara mereka untuk menyampaikan kurikulum tersebut. Armugam KS dan Abdullah SS 2016. Yang ketiga adalah guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka dengan tahap pemahaman dan kemampuan pelajar sehingga pembelajaran menjadi lebih berkesan. Yang keempat, guru yang memahami konsep scaffolding dapat membantu pelajar mencapai potensi maksimum mereka. Yang terakhir adalah ini membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih berkesan, inklusif dan menyokong pertumbuhan pelajaran secara menyeluruh. Menurut Vygotsky, persekitaran kanak-kanak melalui interaksi sosial dan budaya mempunyai kesan yang dramatik terhadap perkembangan kognitif. Proses kognitif iaitu bahasa, pemikiran dan penaklukan berkembang melalui interaksi sosial, manakala budaya pula mencorakkan kognisi. Pembelajaran dibantu oleh interaksi sosial antara kanak-kanak dengan orang yang lebih tahu, seperti guru, ibu bapa dan rakan sebaya yang mahir. Teori ini bertentangan dengan teori Piaget yang menganggap perkembangan kanak-kanak terbentuk dalam diri kanak-kanak itu sendiri. Vygotsky juga telah menyarankan 3 idea penting yang berkaitan dengan perkembangan kognitif, iaitu internalization, scaffolding dan zon perkembangan proksimal. Internalization ialah proses di mana seseorang beransur-ansur menyebatikan aktiviti sosial yang dilaluinya ke dalam proses kognitifnya. Scaffolding pula ialah kerangka yang menyokong proses pembelajaran individu. Manakala zon perkembangan proksimal atau ZPD ialah perkembangan kognitif kanak-kanak dapat dipertingkat dan diperkukuh melalui interaksi mereka atau bantuan dengan individu lain yang berkebolehan. Konsep zon perkembangan proksimal atau ZPD dan scaffolding dalam PDPC.
Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif kanak-kanak dapat dibahagikan kepada 3, iaitu zon yang pertama ialah zon kemahiran yang tidak boleh dilakukan walaupun dengan bantuan. Di sini, murid memerlukan bimbingan secara total dari guru. Contohnya, murid yang belum menguasai asas peran membaca tidak akan dapat menguasai kemahiran membaca. Yang kedua ialah zon proximal development atau ZPD, di mana kemahiran yang boleh dilakukan dengan bantuan. Di sini, murid memerlukan bimbingan guru atau rakan sebaya secara berperingkat untuk pembelajaran dan penyelesaian masalah. Yang ketiga ialah zon kemahiran yang sudah dikuasai. Di sini, potensi murid telah dibangunkan atau telah mahir, iaitu murid boleh melaksanakan tugas sendirian tanpa bantuan. Namun, murid masih memerlukan aktiviti pengukuhan. Tanpa pengukuhan, murid boleh lupa dengan kemahiran tersebut. Scaffolding atau perancahan adalah satu proses yang mana seorang guru atau rakan yang lebih mahir memberi bantuan kepada murid yang berada dalam zon ZPD sebagaimana yang diperlukan. Menurut Swardipa 2020, maksud scaffolding ialah seseorang yang memberikan bantuan penuh kepada kanak-kanak pada peringkat awal pembelajaran dan kemudian mengurangkannya secara beransur-ansur dan memberi peluang kepada kanak-kanak itu untuk mengambil alih tanggungjawab yang lebih besar dan akhirnya kanak-kanak tersebut boleh melakukan sendiri tanpa diajar. 3 langkah untuk mengaplikasikan ZPD di dalam PDPC. Langkah pertama ialah penilaian, iaitu guru perlu membuat penilaian dinamik kepada murid. Yang kedua ialah penyesuaian sesuatu tugasan mengikut tahap perkembangan murid. Guru perlu memastikan matlamat yang ingin dicapai ialah kefahaman murid mengenai sesuatu tugasan. Yang ketiga ialah penyediaan sokongan interaksional. Di mana guru mengaplikasikan konsep scaffolding, iaitu bantuan kepada murid untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Okey, untuk contoh jenis-jenis teknik scaffolding, menurut Shahabuddin et al. 2007, terdapat 5 jenis teknik scaffolding, iaitu yang pertama, modeling. Modeling ialah jenis pembelajaran yang dapat mengubah tingkah laku melalui pemerhatian dan peniruan. Yang kedua ialah memberi penerangan, iaitu semasa memberi penerangan, suasana bilik darjah haruslah kondusif dan berbantukan BBM. Yang ketiga ialah menanya soalan. Selepas melakukan kaedah pemodelan dan memberi penerangan, guru akan bertanya soalan kepada murid. Yang keempat ialah adaptasi bahan instruksional, iaitu guru akan memulakan pengajaran dengan peringkat yang lebih mudah dahulu. Dan yang kelima ialah sedia membantu dan memberi panduan, iaitu guru membimbing dan memotivasikan murid supaya tugasan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Albert 2014 pula, terdapat 6 jenis teknik scaffolding, iaitu yang pertama ialah tunjuk dan sebut, iaitu teknik pemodelan atau demonstrasi diikuti dengan penerangan. Yang kedua ialah memanfaatkan pengetahuan sedia ada murid, iaitu guru meminta murid berkongsi pengalaman dan pengetahuan sedia ada murid dan mengaitkan kandungan pembelajaran dengan kehidupan seharian mereka. Yang ketiga ialah memberi masa untuk murid bercakap, iaitu guru mengadakan sesi soal jawab dengan murid dan menggalakkan murid untuk bertanya soalan. Yang keempat ialah pembendaharaan kata awal, iaitu guru menerangkan terma, kosakata, konten dan bahasa yang jarang didengari atau sukar difahami sebelum mengaitkannya dengan topik yang dipelajari. Yang kelima ialah menggunakan bahan bantu mengajar, iaitu menggunakan BBM berbentuk grafik, gambar dan carta supaya penerangan lebih jelas, sistematik dan menarik minat murid. Yang keenam ialah berhenti sejenak, kemukakan soalan, berhenti sejenak dan semak semula, iaitu selepas memberi penerangan, guru berhenti sekejap untuk mengemukakan soalan kepada murid untuk menyemak tahap kefahaman murid dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan berterusan. Saya Nur Aisyah akan membentangkan tentang ulasan karya lepas, iaitu Kalai Selvan Arumugam tahun 2018 mengkaji tentang amalan scaffolding dalam pelaksanaan kurikulum NPEI. Kajian menunjukkan kepelbagaian amalan scaffolding ketika melaksanakan PDP disebabkan oleh perbezaan pemahaman dan pengetahuan guru. Untuk memastikan
Matlamat pelaksanaan KSSM dapat dicapai, guru-guru masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang scaffolding. Maksudnya, keperluan terhadap pasaran kerja global menyebabkan Malaysia memastikan pelajar-pelajar di sekolah merebut peluang pekerjaan di pasaran global. Oleh itu, mata pelajaran elektif Ikhtisas MPEI telah diperkenalkan dalam KSSM. Contohnya, mata pelajaran ekonomi, perakaunan, pertanian, perniagaan dan lain-lain dalam kategori MPEI, iaitu mengikut kesesuaian keperluan pasaran kerja. Seterusnya, menurut Siti Saripa tahun 2020, mengkaji tentang pemahaman guru tabika terhadap teknik scaffolding dan pelaksanaannya dalam aktiviti membaca. Implikasi kajian menunjukkan bahawa kurangnya pemahaman dan pelaksanaan teknik scaffolding guru tabika di bilik darjah mempengaruhi motivasi kanak-kanak untuk membaca serta sikap mereka untuk berinteraksi dalam proses memahami bahan bacaan yang dicapai. Garis panduan yang dibuat yang membincangkan perkara asas yang perlu diketahui apabila menggunakan teknik scaffolding termasuk teknik penyoalan, kemahiran menyelesaikan masalah dan aktiviti membaca cerita pendek. Iaitu aktiviti membaca dalam kalangan kanak-kanak ini melibatkan domain kognitif dan domain efektif daripada perspektif psikologi pendidikan. Keupayaan kanak-kanak memahami simbol, membuat perkataan simbol dan makna simbol. Seterusnya, Nur Hayati Basir tahun 2020 mengkaji tentang penggunaan teknik scaffolding untuk membimbing pelajar dalam meningkatkan kualiti tugasan pentaksiran secara bimbingan berkelompok. Teknik scaffolding yang digunakan meliputi fasa-fasa kemahiran penulisan seperti pre-writing, reading, drafting, revising, editing dan publishing. Dengan menggunakan teknik scaffolding ini, pelajar telah berjaya meningkatkan penguasaan mereka dalam aspek pengetahuan, kemahiran dalam melaksanakan tugasan yang berkualiti. Ia juga menarik minat dan membentuk sikap yang positif pelajar terhadap meningkatkan tahap kepuasan pelajar. Seterusnya pula, ulasan karya lepas Nur Santi tahun 2020 berkenaan penerapan teknik scaffolding untuk meningkatkan hasil belajar matematik. Scaffolding adalah bantuan yang diberikan oleh guru dalam bentuk arahan, amaran, galakan memecahkan masalah kepada bentuk lain yang membolehkan pelajar berfikir. Okey, saya Afika, saya akan teruskan metodologi kajian, iaitu reka bentuk kajian adalah kajian kualitatif melalui tinjauan deskriptif dengan mendapatkan maklumat daripada responden iaitu warga pendidik melalui temu bual. Pensepelan kajian pula ialah pensepelan bertujuan yang terdiri daripada warga pendidik. Responden terdiri daripada 5 orang yang dipilih secara rawak mengikut kategori iaitu jatina dan pengalaman mengajar. Terdapat 3 kaedah pengumpulan data. Yang pertama ialah kaedah temu bual. Temu bual adalah secara semi berstruktur dalam talian aplikasi WhatsApp iaitu melalui perakaman suara. Terdapat 6 soalan temu bual yang telah dianjurkan oleh penyelidik untuk mendapatkan maklumat bagi mengkaji 3 objektif kajian. Seterusnya ialah rujukan perpustakaan iaitu pekaji telah membaca pelbagai bahan rujukan seperti jurnal dan artikel, buku-buku dan sumber rujukan internet dalam mengumpulkan maklumat. Okey, yang ketiga ialah analisis data. Pekaji juga telah membuat pembandingan jawapan responden dan memikirkan pelbagai maksud terhadap sesuatu maklumat tersebut. Seterusnya soalan temu bual. Terdapat 6 soalan yang telah dianjurkan dan telah dibahagikan mengikut objektif yang bersesuaian. Okey, bagi objektif pertama iaitu mengkaji sejauh manakah pemerhatian guru terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Soalan yang dianjurkan yang pertama ialah bagaimana cikgu menilai proses PDBC itu berkesan dan mengesan murid yang lemah untuk mengikuti proses PDBC. Soalan kedua, pada pendapat cikgu, mengapakah perlu seseorang guru untuk mengenal pasti murid yang lemah mengikut PDBC?
Okey, bagi objektif kedua pula iaitu mengenal pasti jenis-jenis scaffolding yang bersesuaian dalam meningkatkan pencapaian akademik murid pencapaian rendah. Soalan yang dianjurkan juga adalah dua soalan, iaitu berkenaan apakah aktiviti atau cara yang biasanya digunakan untuk menarik minat pelajar. Yang keempat, bagaimana seorang guru dapat cara guru untuk meningkatkan interaksi antara guru dan murid dalam sesi pembelajaran. Okey, bagi objektif ketiga pula iaitu mengkaji sejauh manakah teknik scaffolding memberi keberkesanan dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar berpencapaian rendah. Terdapat dua soalan juga yang dianjurkan iaitu sejauh mana pada pendapat cikgu, sejauh mana keberkesanan aktiviti atau cara yang dinyatakan dekat soalan 3 dalam meningkatkan tahap pencapaian murid. Okey, soalan ke-6, pada pendapat cikgu, apakah implikasi sekiranya guru perlu menumpukan terhadap ramai murid lemah dalam proses pembelajaran? Okey, seterusnya hasil temu bual. Seterusnya, demografi responden. Terdapat 5 responden iaitu guru 1 ditemubual oleh Najwa, guru 2 ditemubual oleh saya iaitu Afikah, guru 3 Aisyah, guru 4 Syafina dan guru 5 ditemubual oleh Farazila. Kesemua guru adalah perempuan dan mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 10 tahun. Okey, untuk hasil temu bual responden guru 1, iaitu bagi objektif yang pertama, mengkaji sejauh manakah pemerhatian guru terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Untuk soalan yang pertama, ialah bagaimana cikgu menilai proses PDPC itu berkesan dan mengesan murid yang lemah untuk mengikuti proses PDPC. Menurut responden 1, beliau memastikan pelibatan aktif pelajar di dalam kelas. Menurut guru 1, saya akan pastikan pelajar terlibat dalam proses pembelajaran. Saya percaya apabila mereka terlibat secara aktif, pembelajaran mereka akan jadi lebih berkesan. Selain itu, guru 1 membuat penilaian melalui ujian dan tugasan dan memberi maklum balas. Menurut guru 1, saya akan lihat prestasi mereka dalam ujian dan tugasan. Kalau murid tak dapat ikuti pembelajaran dengan baik, saya akan lebih tumpukan kepada murid tersebut dan beri pengajaran tambahan untuk mereka. Untuk soalan yang kedua, iaitu pada pendapat cikgu, mengapakah perlu seorang guru untuk mengenal pasti murid yang lemah mengikuti PDPC? Menurut guru 1, ialah untuk supaya penyesuaian strategi pengajaran dan tugasan mengikut tahap murid. Menurut guru 1, kita akan dapat menyusun strategi pengajaran yang lebih berkesan. Kita juga dapat menyesuaikan tugasan mengikut tahap murid. Bagi objektif kedua pula, iaitu mengenal pasti jenis-jenis scaffolding yang bersesuaian dalam meningkatkan pencapaian akademik murid pencapaian rendah. Untuk soalan yang ketiga, seperti yang diketahui, pelajar dari kelas belakang biasanya kurang memberi perhatian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, melalui pengalaman cikgu, apakah aktiviti atau cara yang biasanya digunakan untuk menarik minat mereka? Menurut guru 1, aktiviti yang dijalankan ialah demonstrasi atau pemodelan. Menurut beliau, saya lebih tekankan pengajaran dengan cara tunjuk ajar atau demonstrasi kepada murid. Kaedah demonstrasi melibatkan anggota badani lebih berkesan dan lebih seronok berbanding penayangan video semata. Selain itu, aktiviti yang dijalankan ialah aktiviti berkumpulan. Menurut guru 1, melalui aktiviti berkumpulan ini, murid yang masih belum faham demonstrasi yang ditunjukkan dapat belajar dan berbincang dengan rakan mereka yang telah faham. Saya lihat murid lebih suka pembelajaran dalam kumpulan ini sebab dapat lebih banyak berinteraksi dan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Untuk soalan keempat pula, iaitu daripada pengalaman cikgu, bagaimana cara untuk meningkatkan interaksi antara cikgu dan murid dalam sesi pembelajaran? Menurut guru 1 ialah teknik soal jawab. Menurut beliau, biasanya saya guna teknik soal jawab semasa sesi pengajaran. Saya akan susun soalan yang merangsang pemikiran dan minta murid beri jawapan secara spontan.
Okey, bagi objektif yang ketiga pula, iaitu mengkaji sejauh manakah teknik scaffolding memberi keberkesanan dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar pencapaian rendah. Bagi soalan yang kelima, pada pendapat cikgu, sejauh manakah keberkesanan aktiviti atau cara yang dinyatakan dalam soalan ketiga dapat meningkatkan tahap pencapaian murid? Menurut guru satu, ia dapat meningkatkan ingatan dan kefahaman murid. Menurut beliau, murid lebih mudah ingat dan faham tentang konsep yang diajar apabila diperlihatkan secara langsung. Murid juga dapat bertukar idea dengan rakan mereka. Jadi kat sini, murid dapat kukuhkan lagi kefahaman mereka dan timbul ilmu baru hasil pertukaran pendapat dalam pembincangan. Selain itu, murid boleh melakukan tugas secara kendiri dan berani mencuba. Menurut beliau, mereka juga lebih yakin untuk mencuba sendiri apabila melibatkan demonstrasi. Selain itu, murid juga dapat meningkatkan interaksi sosial. Menurut beliau, saya lihat murid lebih suka aktiviti secara kooperatif ni disebabkan mereka dapat lebih banyak berinteraksi dan bertukar idea dengan rakan mereka. Bagi soalan yang keenam pula, iaitu pada pendapat cikgu, apakah implikasi sekiranya guru perlu menumpukan terhadap ramai murid lemah dalam proses pembelajaran? Menurut guru satu, murid mungkin terlalu bergantung dengan bantuan guru dan kurang berkembang untuk menangani cabaran sendiri. Mereka juga mungkin hilang motivasi untuk belajar sendiri jika sentiasa diberi perhatian lebih. Selain itu, menurut guru satu, guru juga perlukan lebih masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Okey, seterusnya, objektif 2 iaitu mengenal pasti jenis-jenis scaffolding yang bersesuaian dalam meningkatkan pencapaian akademik murid berpencapaian rendah. Okey, soalan 3 iaitu seperti yang diketahui pelajar dari kelas belakang biasanya kurang memberi perhatian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PDP. Oleh itu, melalui pengalaman cikgu, apakah aktiviti atau cara yang biasanya digunakan untuk menarik minat mereka? Jadi, cara guru dua menggunakan teknik bahan bantu mengajar, iaitu guru dua berkata, pelajar yang lemah biasanya agak kurang bermotivasi dalam kelas kerana mereka tidak boleh mengikuti ataupun memberi respon yang sewajarnya untuk menyertai aktiviti dalam kelas. Jadi, murid yang lemah itu boleh mengikuti PDP apabila guru tersebut dapat menyediakan dua bahan yang berlainan untuk pelajar mengikut tahap kesediaan murid dalam kelas. Okey, seterusnya aktiviti yang dilakukan ialah mestilah menarik. Guru dua berkata, pelajar dapat mengikuti pembelajaran pada hari itu kerana ia direka selaras dengan kemahiran mereka yang semasa, jadi automatik minat mereka juga meningkat. Motivasi pelajar juga meningkat kerana mereka boleh melaksanakan aktiviti tersebut. Okey, seterusnya soalan 4. Daripada pengalaman cikgu, bagaimana cara untuk meningkatkan interaksi antara cikgu dan murid dalam sesi pembelajaran? Guru tersebut berkata, mencipta rapport atau hubungan baik antara cikgu dan murid. Ini adalah untuk membina keserasian antara murid dan guru.
Jadi, pelajar juga akan meningkatkan interaksi di dalam kelas iaitu terjadi komunikasi dua hala dan bukannya hanya guru sahaja yang bercakap. Jadi, guru dua membina hubungan baik dengan pelajar. Okey, seterusnya objektif 3 iaitu mengkaji sejauh manakah teknik scaffolding memberi keberkesanan dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar pencapaian rendah. Okey, soalan 5. Pada pendapat cikgu, sejauh mana keberkesanan aktiviti atau cara yang dinyatakan soalan 3 dalam meningkatkan tahap pencapaian murid? Guru 2 berkata, keberkesanan memang orang kata tercapai ataupun terbukti kerana pelajar lemah atau pelajar yang kurang pencapaian di dalam kelas, guru boleh melakukan aktiviti yang dapat diukur pencapaiannya. Pelajar juga boleh menyertai dan lebih berminat untuk belajar. Justru dia boleh mengatasi kelemahan dan menuju ke tahap yang sewajarnya mengikut tingkatan ataupun mengikut tahap pembelajaran semasa. Jadi dekat sini pelajar ini dapat meningkatkan ingatan dan kefahaman. Okey, bagi soalan 6 pula iaitu pada pendapat cikgu, apakah implikasi sekiranya guru perlu menumpukan terhadap ramai murid lemah dalam proses pembelajaran? Okey, terdapat dua implikasi yang dinyatakan oleh guru dua. Yang pertama, memerlukan ramai guru untuk mengatasi pelajar lemah. Guru dua berkata, implikasi sekiranya guru menumpukan terlalu banyak proses ataupun terlalu ramai murid lemah, saya rasa memerlukan ramai guru untuk mengatasinya. Ini kerana satu orang guru sangat sukar untuk mengajar 50 orang pelajar yang lemah. Okey, yang kedua, iaitu terpaksa menggunakan pelbagai kaedah dalam pengajaran. Guru dua berkata, ia perlu dibahagikan kepada beberapa jumlah bilangan guru dan membahagikan pelajar yang agak cemerlang untuk mereka menjadi mentor kepada pelajar yang sederhana. Guru juga dapat memberikan keyakinan kepada mentor iaitu pelajar cemerlang tadi untuk membimbing rakan-rakan mereka yang sederhana. Sementara itu, guru akan menjalankan PDPC dengan memfokuskan kepada pelajar yang lemah. Saya Nur Aisyah akan membentangkan tentang hasil temu bual responden guru 3. Okey, bagi objektif yang pertama, mengkaji sejauh manakah pemerhatian guru terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Bagi soalan 1, bagaimanakah cikgu menilai proses PDPC itu berkesan dan mengesan murid yang lemah untuk mengikuti proses PDPC. Okey, bagi tema 1 pula, memastikan penglibatan aktif pelajar di dalam kelas. Guru 3 berpendapat bahawa muridnya memberi respon berkaitan dengan aktiviti ataupun penerangan guru. Murid yang aktif juga dapat menjawab dan melaksanakan aktiviti itu dengan menjawab soalan-soalan itu dengan betul dan tepat. Maksudnya, murid dapat memberikan respon dengan baik melalui aktiviti yang diberikan oleh guru. Contohnya, kuis ataupun aktiviti berkumpulan berdasarkan topik yang diajar. Murid juga aktif dalam sesi soal jawab dapat berfikir secara kritis mengikut pemahaman mereka iaitu dapat menjawab soalan yang jelas dan tepat. Bagi soalan yang kedua pula, pada pendapat cikgu, mengapakah perlu seorang guru untuk mengenal pasti murid yang lemah mengikuti PDPC? Bagi tema yang kedua pula, melaksanakan refleksi selepas pengajaran dan pembelajaran. Guru 3 berpendapat bahawa kerana dia perlu membuat refleksi selepas mengajar. Murid yang lemah ini diperlukan lebih bimbingan atau susulan ataupun latih tupi supaya murid tidak ketinggalan dalam topik atau kemahiran yang diajar. Maksudnya, dalam refleksi ini, guru memerhati secara terperinci terhadap penguasaan dan pemahaman pelajar terhadap topik yang diajar, sama ada murid dapat mencapai objektif guru ataupun tidak. Bagi murid yang lemah, guru akan merancang atau membimbing murid tersebut agar tidak ketinggalan topik dalam pembelajaran. Bagi objektif kedua pula, mengenal pasti jenis-jenis scaffolding yang bersesuaian dalam meningkatkan pencapaian akademik murid pencapaian rendah. Bagi soalan yang ketiga, seperti yang diketahui pelajar,
dari kelas belakang biasanya kurang memberi perhatian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, melalui pengalaman cikgu, apakah aktiviti atau cara yang biasanya digunakan untuk menarik minat mereka? Okey, untuk tema yang kedua, bagi soalan yang ketiga iaitu aktiviti yang menarik minat. Guru 3 berpendapat bahawa mereka lebih minat terus kepada aktiviti yang merangsang minat mereka. Guru perlu percaya kemampuan mereka ini, berikan ganjaran semasa buat aktiviti. Okay. Menggunakan kaedah pembelajaran interaktif untuk menarik minat murid dan murid akan berkreat aktif dalam pembelajaran. Contohnya, permainan berasaskan pembelajaran yang menarik minat murid dan murid akan lebih fokus dan memberikan sepenuhnya tumpuan kepada pembelajaran. Dengan memberikan ganjaran kepada murid juga yang dapat menjawab soalan dengan baik, akan menaikkan lagi semangat mereka untuk terus fokus dalam pembelajaran. Bagi soalan yang keempat, dari pengalaman cikgu, bagaimanakah cara untuk meningkatkan interaksi antara cikgu dan murid dalam sesi pembelajaran? Bagi tema soalan yang keempat pula, menggunakan unsur kecindan atau jenaka. Seorang guru perlu ada unsur kecindan, mesti ada kecindannya, pandai main, pandai lucu-lucu sikit-sikit, tidak membosankan murid. Paling penting, guru itu pandai teknik tackle emosi murid. Maksudnya, guru menggunakan unsur kecindan atau jenaka untuk menarik minat murid dalam kelas, untuk mengelakkan pelajar bosan dan mengantuk, dan memastikan mereka terus memberikan perhatian serta mendengar dengan lebih baik dalam pembelajaran. Bagi objektif ketiga, iaitu mengkaji sejauh manakah teknik scaffolding memberi keberkesanan dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar pencapaian rendah. Okey. Untuk soalan yang kelima, pada pendapat cikgu, sejauh manakah keberkesanan aktiviti atau cara yang dinyatakan dalam soalan 3 dalam meningkatkan tahap pencapaian murid? Tema untuk soalan yang kelima, murid boleh melakukan tugas secara kendiri dan berani mencuba. Menurut guru 3 berpendapat bahawa murid boleh melakukan sendiri, itu murid akan berjaya dapat bantuan atau tanpa dibantu. Ialah maksudnya secara kendiri. Nah, kefahaman mereka itu akan lebih jelas. Maksudnya, murid akan berasa yakin dan berani dalam pembelajaran. Murid dapat membuat latihan berkaitan topik yang diajar mengikut kefahaman mereka sendiri. Dengan lebih yakin, murid juga berani untuk menjawab soalan yang ditanyakan oleh guru dengan lebih jelas. Untuk soalan yang keenam pula, pada pendapat cikgu, apakah implikasi sekiranya guru menumpukan terhadap ramai murid lemah dalam proses pembelajaran? Untuk tema keenam ada 2, iaitu yang pertama, mengurangkan tekanan murid. Mengurangkan tekanan, guru 3 berpendapat bahawa mengurangkan tekanan pada murid itu, ya, murid boleh belajar dan bergaul dengan semua murid yang lain dan perasaan malu murid akan berkurang. Prestasi mereka akan cepat meningkat. Maksudnya, murid yang lemah biasanya mengalami tekanan, sama ada dalam kelas atau pembelajaran. Oleh itu, guru akan menggunakan kaedah pembelajaran yang dapat mengurangkan tekanan murid. Contohnya, pendekatan atau strategi yang sesuai dalam perkembangan diri, kebolehan, keupayaan, bakat serta minat murid. Bagi tema yang kedua pula, untuk soalan yang keenam, pencapaian sekolah akan meningkat. Guru 3 berpendapat pencapaian sekolah akan meningkat. KPS sekolah itu mengurangkan murid lemah akan tercapai sebab ialah ada tumpuan kan, dan ibu bapa juga gembira bila anak-anak mereka ini berjaya seperti orang lain. Objektif sekolah untuk mengurangkan pelajar lemah ni berhasil kerana guru memberikan tumpuan yang lebih kepada murid yang lemah ini. Dengan kejayaan murid yang lemah ini akan meningkatkan semangat ibu bapa bagi memberikan sokongan moral kepada anak mereka, terutamanya yang lemah dalam pembelajaran. Hasil temu bual responden C4. Objektif yang pertama, mengkaji sejauh mana pemerhatian guru terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan.
Soalan yang pertama, bagaimana cikgu menilai proses PDPC itu berkesan dan mengesan murid yang lemah untuk mengikuti proses PDPC? Okey, menurut responden G4, penilaian melalui prestasi ujian dan tugasan. Saya dapat menilai pencapaian murid dalam beberapa ujian, tugasan dan penilaian formatif. Yang kedua adalah penilaian melalui tahap penguasaan dan kefahaman murid. Sebagai guru, saya akan melakukan penilaian formatif untuk mengukur pemahaman murid secara lisan, contohnya melihat respon murid terhadap strategi murid itu di dalam kelas. Soalan kedua, pada pendapat cikgu, mengapakah perlu seorang guru untuk mengenal pasti murid yang lemah mengikuti PDPC? Okey, menurut responden G4, penyesuaian strategi pengajaran dan tugasan mengikut tahap murid. Guru mengenal pasti murid yang lemah adalah perkara yang sangat penting kerana sebagai cikgu, kita boleh buat intervensi awal, iaitu guru boleh memberikan bantuan sokongan tambahan sebelum menjadi masalah yang serius. Seterusnya, objektif kedua, mengenal pasti jenis-jenis scaffolding yang bersesuaian dalam meningkatkan pencapaian akademik murid berpencapaian rendah. Soalan yang ketiga, seperti yang diketahui oleh pelajar dari kelas belakang biasanya kurang memberi perhatian dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, melalui pengalaman cikgu, apakah aktiviti dan cara yang biasanya digunakan untuk menarik minat mereka? Okey, menurut responden C4 iaitu cikgu 4, pertama adalah melakukan aktiviti berkumpulan. Seperti saya, cikgu akan melakukan aktiviti berkumpulan. Aktiviti berkumpulan ini dapat mendorong kerjasama dan interaksi. Melalui aktiviti berkumpulan ini juga dapat menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan seharian mereka. Yang kedua adalah guna bahan bantuan mengajar. Menarik minat pelajar melalui media interaktif. Melalui penggunaan teknologi atau media interaktif ini dapat menyampaikan maklumat kepada pelajar. Soalan yang keempat, daripada pengalaman cikgu, bagaimanakah cara untuk meningkatkan interaksi antara cikgu dan murid dalam sesi pembelajaran? Yang pertama, teknik soal jawab. Guru boleh meningkatkan interaksi murid dengan melalui kaedah soalan terbuka kepada pelajar. Ia dapat menggunakan soalan yang merangsang pemikiran dan perbincangan. Yang kedua, guru menggunakan membina hubungan baik dengan pelajar. Aktiviti seperti ini melibatkan murid di dalam kelas, melibatkan interaksi sosial antara guru dan murid di dalam kelas. Seterusnya, objektif ketiga, mengkaji sejauh mana teknik scaffolding memberi keberkesanan dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar pencapaian rendah. Okey, menurut responden C4. Okey, soalan kelima adalah pada pendapat cikgu, sejauh manakah keberkesanan aktiviti atau cara yang dinyatakan soalan 3 dalam meningkatkan tahap pencapaian murid? Menurut responden G4 iaitu guru 4, meningkatkan ingatan dan kefahaman. Keberkesanan aktiviti tersebut perlu dinilai melalui penilaian prestasi, kefahaman, ujian dan tindak balas daripada murid tersebut. Soalan yang keenam pula, pada pendapat cikgu, apakah implikasi sekiranya guru perlu menumpukan terhadap ramai murid lemah dalam proses pembelajaran? Itu mencapai keseimbangan. Sebagai guru, penting untuk mencapai keseimbangan yang baik antara memberi sokongan kepada murid yang lemah ataupun murid yang pandai. Seterusnya, hasil perbubuhan daripada responden guru 5. Okey, bagi objektif yang pertama, mengkaji sejauh manakah pemerhatian guru terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Bagi soalan yang pertama, bagaimanakah cikgu menilai proses PDPC itu berkesan dan mengesan murid yang lemah untuk mengikuti proses PDPC? Dekat sini, pada soalan pertama, guru 5 menggunakan penilaian melalui tahap penguasaan dan kefahaman murid. Beliau berkata, PDPC itu berkesan apabila di akhir sesi pembelajaran, pelajar dapat menjawab soalan berkenaan topik dengan topik yang baru diajar. Maksud dekat sini, pelajar dapat menjawab soalan tentang topik apa yang baru dipelajari di dalam kelas. Di sini adalah untuk menguji kefahaman pelajar tersebut sama ada objektif pembelajaran yang belajar pada hari itu tercapai ataupun tidak.
Bagi soalan yang kedua, yang ini pada pendapat cikgu, mengapakah perlu seseorang guru untuk mengenal pasti murid yang lemah mengikuti PDPC? Dekat sini bagi soalan 2, guru 5 telah menggunakan pendekatan penyesuaian strategi pengajaran dan tugasan mengikut hak murid. Dekat sini beliau berkata, murid lemah akan diberikan soalan dengan aras yang rendah. Okey, kita tak boleh samakan dengan pelajar yang lebih bijak ataupun pelajar cemerlang. Kerana soalan penilaian dikeluarkan itu perlulah selari dengan pemikiran pelajar yang lemah. Iaitu tahap penguasaan soalan itu adalah sekitar tahap penguasaan 1 ataupun 2 sahaja. Jika mereka boleh selesaikan soalan tersebut, ini bermakna proses PDPC itu secara tidak langsung telah tercapai. Walaupun bukanlah secara keseluruhan ataupun menyeluruh. Pelajar lemah juga perlu memahami sesuatu topik walaupun hanya sekadar minimum sebab mereka tidak akan mencapai tahap penguasaan sehingga 5 ataupun 6. Seterusnya objektif yang kedua iaitu mengenal pasti jenis-jenis scaffolding yang bersesuaian dalam meningkatkan pencapaian akademik murid. Okay, pada soalan yang ketiga, yang diketahui, pelajar dari kelas belakang biasanya kurang memberi perhatian pada sesi pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Oleh itu, melalui pengajaran ini, bagaimanakah aktiviti ataupun cara yang biasa digunakan oleh guru untuk menarik minat pelajar yang lemah? Okay, dekat sini, guru 5 menggunakan teknik bercerita dalam pengajaran dan pembelajaran beliau. Beliau berkata, pelajar lemah lebih sukakan jika mereka kaitkan pembelajaran dalam penceritaan. Maksudnya kat sini penceritaan dalam pembelajaran lah, iaitu dikira sebagai industri pelajar yang lemah. Kat sini guru dapat tarik pelajar yang lemah tu dengan bercerita dan kaitkan dengan topik isu semasa yang akan dipelajari nanti. Daripada soalan yang kedua, daripada pengalaman cikgu, bagaimanakah cara untuk meningkatkan interaksi antara cikgu dan pelajar? Okay, dekat sini, guru 5 memberitahu beliau menggunakan membina hubungan baik dengan pelajar. Dekat sini, hubungan guru dengan pelajar sekarang, dia berkata hubungan guru dengan pelajar pada zaman sekarang tak sama dengan pelajar zaman dahulu. Okay. Guru ni perlu lebih sikap terbuka dengan pelajar, anggap pelajar ni sebagai kawan mereka. Terutamanya pada beliau lah sebab beliau mengajar di sekolah menengah. Jadi, sikap terbuka ini sangat membantu antara interaksi pelajar dan guru semasa sesi pembelajaran. Okay, seterusnya pada objektif yang ketiga, iaitu mengkaji sejauh manakah teknik scaffolding memberi kesan dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar mencapai pencapaian rendah. Okay, pada soalan yang kelima, pada pendapat cikgu, sejauh manakah keberkesanan aktiviti atau cara yang dinyatakan pada soalan yang ketiga dalam meningkatkan tahap pencapaian guru? Okay, dekat sini, guru 5 menggunakan teknik penekanan terhadap penguasaan pelajar. Okay, dekat sini dia berkata, pelajar lemah ini kita tidak boleh letakkan objektif yang terlalu tinggi. Okey, perlu maksimumkan tahap penguasaan sehingga 5 sahaja. Kita target pelajar lemah ini dengan pencapaian 3 iaitu tahap sederhana, iaitu kerana tahap tersebut sudah dikira memadai ataupun dikira baik oleh guru. Daripada soalan 5, pada pendapat cikgu, apakah implikasi sekiranya guru perlu menumpukan perhatian terhadap ramai murid yang lemah semasa proses pembelajaran? Kat sini, guru 5 pula menekankan terlalu fokus menyatakan terlalu fokus tahap penguasaan murid yang lemah. Kat sini jika ramai pelajar yang lemah dalam sebuah kelas, guru perlu merendahkan arasnya, cari soalan aras yang lebih rendah supaya pelajar tersebut boleh menjawab. Jika aras terlalu tinggi, pelajar ni akan kurang faham soalan berkenaan dan
minat mereka terhadap subjek tersebut akan hilang. Untuk perbincangan rumusan dapatan kajian, untuk tema 1 iaitu cara guru menilai proses PDPC berkesan dan mengesan murid yang lemah untuk mengikuti proses PDPC. Yang pertama ialah memastikan pelibatan aktif pelajar di dalam kelas. Responden guru 1 dan guru 3 berpendapat pelibatan aktif pelajar adalah aspek penting untuk menilai keberkesanan PDPC kerana ianya memberikan impak positif terhadap pembangunan pelajar secara menyeluruh. Menurut Laus Pulong dan Muhammad Mahzan Awan 2023, melibatkan pelajar secara aktif di dalam kelas perlu untuk memastikan pelajar sentiasa bersemangat, positif, menguasai pelajaran dan meningkatkan kemahiran mereka. Dengan melibatkan pelajar secara menyeluruh, guru dapat membina persekitaran pembelajaran yang dinamik dan memberikan peluang kepada pelajar untuk berkembang secara holistik dalam pelbagai aspek kehidupan. Yang kedua ialah penilaian melalui ujian atau tugasan dan memberi maklum balas. Responden guru 1 dan guru 4 berpendapat penilaian prestasi murid melalui ujian atau tugasan dan memberi maklum balas adalah kaedah yang penting dalam menilai pemahaman dan kemahiran pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. Kajian ini disokong oleh Lam 2019 dan Shabana Sartash et al. 2019 yang menyatakan pentaksiran dan maklum balas guru boleh meningkatkan prestasi murid. Gabungan antara ujian dan tugasan membolehkan guru mendapatkan gambaran komprehensif tentang pencapaian murid sambil memberikan peluang kepada murid untuk menunjukkan potensi mereka dengan cara yang berbeza. Yang ketiga ialah penilaian melalui tahap penguasaan dan kefahaman murid. Bagi guru 1, guru 3, guru 4 dan guru 5, mereka menilai proses PDPC itu secara berkesan dan mengesan murid lemah untuk mengikuti proses PDPC adalah dengan menggunakan cara penilaian melalui tahap penguasaan dan kefahaman murid. Menurut Berita Harian 2022, sebelum ini guru menilai prestasi murid dengan kaedah pentaksiran seperti peperiksaan akhir tahun atau peperiksaan pertengahan tahun di dalam pengajaran mereka. Namun apabila kaedah ini ditiadakan, bukanlah bermakna prestasi pembelajaran murid tidak boleh diukur. Sebaliknya, ia masih boleh dibuat dengan adil dan saksama, malah lebih baik dengan pelbagai strategi pentaksiran yang berlainan. Saya Nur Aisyah akan membentangkan tentang hasil perbincangan bagi tema 2 iaitu keperluan mengenal pasti murid yang lemah mengikuti PDPC. Bagi soalan yang pertama, penyesuaian strategi pengajaran dan tugasan mengikut tahap murid. Menurut responden guru 1, guru 2, guru 4 dan guru 5 berpendapat dengan mengenal pasti murid yang lemah, guru dapat menyesuaikan kaedah atau strategi pengajaran dan tugasan mengikut tahap murid tersebut. Ini bertepatan dengan kenyataan Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2018 yang menyatakan guru boleh mengetahui kekuatan dan kelemahan pelajar dengan maklumat pembelajaran mereka, seterusnya boleh merancang dan mengubah suai pengajaran. Pendekatan ini bukan hanya memaksimumkan pencapaian akademik tetapi juga membina keyakinan diri dan motivasi intrinsik dalam kalangan pelajar, mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif dan memberi peluang kepada murid untuk berkembang sepenuh motivasi mereka. Yang kedua pula, melaksanakan refleksi selepas pengajaran dan pembelajaran. Menurut responden guru 3 berpendapat bahawa dengan membuat refleksi selepas guru mengajar adalah keperluan mengenal pasti murid yang lemah mengikut PDPC. Menurut Siti Najihah 2018, amalan refleksi ini dapat memberi kesedaran kepada guru-guru untuk memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran mereka ke arah yang lebih sistematik dan kritikal. Guru juga bertanggungjawab terhadap murid-muridnya akan menggunakan cara alternatif yang lain bagi murid yang lemah atau kurang mahir agar mereka tidak ketinggalan dalam topik atau pembelajaran yang diajar. Seterusnya, bagi tema 3 iaitu kaedah untuk menarik minat murid pencapaian rendah mengikut PDPC dengan baik. Pertama, iaitu demonstrasi atau pemodelan. Responden 1 berkata,
Menyatakan kaedah demonstrasi merupakan satu pendekatan pengajaran yang berkesan untuk menarik minat murid dan meningkatkan kefahaman mereka dalam PDPC. Dengan menggunakan demonstrasi, guru dapat memberikan ilustrasi visual dan praktikal kepada murid tentang konsep atau kemahiran yang diajar. Menurut Nur Hisham 2022, kaedah demonstrasi ini akan membantu pelajar memahami pengajaran dengan lebih mudah terhadap yang disampaikan oleh guru. Selain itu, murid boleh meniru dan mengikuti gerakan dan pembacaan guru. Kesannya, murid akan dapat mengaplikasikan pelajaran dalam kehidupan harian mereka. Yang kedua, kaedah yang digunakan oleh guru untuk menarik minat pelajar ialah melaksanakan aktiviti secara berkumpulan. Responden G1, Guru 1 dan Guru 4 menyatakan aktiviti berkumpulan dapat membantu meningkatkan pencapaian akademik murid kerana pembelajaran itu lebih menyeronokkan di samping dapat berbincang dengan rakan mereka yang telah faham. Hal ini juga disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Muhammad Asnohishan dan Abdul Rahim 2017 yang mendapati murid merasa seronok dengan aktiviti-aktiviti dalam proses PDPC secara berkumpulan yang mana ia boleh meningkatkan motivasi murid pemulihan. Aktiviti berkumpulan juga membolehkan murid berkongsi idea, menyumbangkan pandangan masing-masing dan mencari penyelesaian bersama yang membawa kepada pembelajaran yang lebih mendalam. Kaedah yang ketiga adalah dengan menggunakan bahan batu mengajar. Responden Guru 2 dan Guru 4 menyatakan bahawa untuk menarik minat pelajar dalam PDPC adalah dengan menyediakan bahan batu mengajar yang berlainan seperti penayangan video dan nyanyian. Kaedah ini juga dikatakan lebih mudah difahami oleh pelajar kerana ia dapat melihat gambaran yang lebih jelas serta membuatkan pelajar lebih teruja dan seronok dalam mengikuti pelajaran. Hal ini juga disokong oleh Anwar Ahmad dan Nelson Gingan 2015. Beliau berkata, seseorang guru harus berupaya mempelbagaikan strategi dan kaedah dalam pengajarannya. Kaedah yang keempat ialah aktiviti yang menarik minat. Responden Guru 2 dan Guru 3 berkata, aktiviti yang perlu dilaksanakan oleh guru semasa proses PDP berjalan adalah yang dapat menarik minat pelajar seperti melaksanakan pengajaran sambil bermain. Menurut Wenda Nawayani 2019, Game-Based Learning GBL atau permainan berasaskan pembelajaran merupakan sebuah permainan yang memasukkan unsur pembelajaran dari sebuah pelajaran pada permainan yang dicipta. Tujuannya adalah permainan ini adalah untuk memberikan suasana baru dalam pembelajaran yang lebih ceria dan efektif kepada pelajar. Okey, yang kelima adalah teknik bercerita dalam pengajaran dan pembelajaran, itu PDP. Responden Guru 5 telah menekankan tentang konsep penceritaan pada set induksi pembelajaran di dalam kelas tentang topik yang akan dipelajari untuk menarik minat murid yang lemah. Murid A akan lebih memberi tumpuan serta akan lebih berminat tentang topik yang akan dipelajarinya. Menurut Rohani Muhammad 2021, penceritaan dalam pembelajaran adalah bertujuan supaya murid-murid dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Sekiranya isi pelajaran tersebut dapat menarik dan meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada pelajar. Tema 4. Ini cara meningkatkan interaksi antara guru dan murid di dalam kelas. Okey. Dekat sini tema 4 ni, yang pertama adalah teknik soal jawab. Okey, menurut responden Guru 1 dan Guru 4, teknik soal jawab berkesan dalam melibatkan murid secara aktif dan merangsang minat mereka dalam PDPC. Menurut Sofia dan Kamarul pada 2021, pendekatan soal jawab boleh membantu murid untuk lebih fokus mengingat, mengekalkan ingatan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan seharian. Guru perlu menggunakan soalan yang lebih relevan dengan kehidupan seharian pelajar
untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Guru juga boleh mengaplikasikan teknik soal jawab yang memerlukan pemikiran kreatif dan analisis seperti memberi ruang kepada guru untuk mengemukakan pendapatan mereka, pendapat mereka sendiri. Yang kedua adalah membina hubungan baik dengan pelajar. Guru 2, guru 4 dan guru 5 berpendapat bahawa membina hubungan baik dengan antara guru dan pelajar sememangnya dapat meningkatkan interaksi pelajar di dalam kelas sekaligus dapat mengatur peraturan di dalam bilik darjah dengan telus dan lebih berkesan. Mungkin pendekatan ini boleh dikatakan seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan murid ceria dan guru bahagia. Okey, perkara ini juga disokong oleh Good and Brophy 2002 di mana beliau berkata bahawa guru yang dihormati dan mesra dapat bekerjasama dengan murid-murid serta dapat menjayakan aktiviti di dalam bilik darjah. Terusnya yang ketiga, menggunakan unsur kecindaan atau jenaka. Dekat sini responden guru 3 berpendapat bahawa dengan menggunakan unsur kecindaan ataupun jenaka adalah cara untuk meningkatkan interaksi antara guru dan murid di dalam kelas. Okey, menurut Fathia dan Fauziah pada 2022, kecindaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidaklah perlu menghasilkan suasana yang berdekat-dekat sehingga kelas menjadi iu rendah. Mungkin ia cukup sekadar dapat melahirkan senyuman di wajah pelajar, menarik minat dan perhatian mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlaku. Dengan itu, murid yang tidak berasa bosan sepanjang pembelajaran, dia akan dapat meningkatkan tumpuan terhadap pembelajaran mereka. Seterusnya, beralih kepada tema yang kelima, iaitu keberkesanan, kaedah dan teknik pengajaran dalam meningkatkan tahap pencapaian murid. Yang pertama, meningkatkan ingatan dan kefahaman. Kat sini menurut responden guru pertama, guru 1 dan guru 2, guru 3, guru 4. Apabila guru dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran yang baik dan terancang, ia berupaya meningkatkan ingatan dan kefahaman yang baik untuk murid. Menurut responden guru 1, menggunakan demonstrasi ia memberikan peluang kepada murid untuk melihat dan mengalami secara langsung, membolehkan mereka mengaitkan konsep dengan pengalaman praktikal. Okey, dekat sini menurut responden guru 1 dan guru 4 juga, berkesanan aktiviti dapat diukur apabila pelajar dapat memberikan pendapat ataupun idea semasa perbincangan di dalam kelas. Seterusnya, yang kedua, murid boleh melakukan tugas secara sendiri atau berani mencuba. Responden guru 1, guru 2 dan guru 3 juga berkata bahawa keberkesanan proses PDP oleh seseorang guru dapat dilihat apabila pelajar mereka semakin berani untuk mencuba sesuatu perkara yang baru secara sendiri. Sebagai contoh, pelajar yang sebelum ini kurang bertanya di dalam kelas iaitu lebih senyaplah dalam kelas kan. Dia dah mula untuk beranikan diri dia untuk memberi pendapat kepada guru dan rakan-rakan serta mengangkat tangan untuk memberikan jawapan apabila guru menganjurkan soalan. Okey, menurut responden guru 1 pula, dengan menyaksikan secara langsung bagaimana sesuatu dilakukan, murid dapat memahami langkah-langkah atau kaedah dengan lebih jelas. Hal ini dapat memberikan keyakinan kepada mereka untuk mencuba sendiri kerana mereka telah melihat contoh yang tepat ataupun betul lah. Yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial. Menurut responden guru 1, aktiviti berkumpulan memainkan peranan penting dalam meningkatkan interaksi sosial dalam kalangan pelajar. Dalam suasana berkumpulan, murid dapat belajar berkomunikasi, berkongsi idea dan menghormati pandangan rakan sebaya.
Ini dapat membantu mereka membina diri dalam berinteraksi dengan orang lain, mengurangkan rasa malu ataupun ketakutan untuk berkomunikasi. Okey, yang keempat pula penekanan terhadap tahap penguasaan pelajar. Okey, dekat sini responden guru 5 berpendapat tentang tahap penguasaan pelajar perlulah diberi secara bertingkat, terutamanya kepada pelajar yang lemah. Okey, guru perlu sediakan soalan daripada aras yang rendah supaya pelajar tersebut dapat menjawab dengan lebih tepat dan memahami objektif pembelajaran yang telah dipelajari di dalam kelas lah. Okey, seterusnya guru juga perlu memberikan penilaian yang telus dan amanah supaya tahap penguasaan yang diberikan kepada pelajar adalah tepat mengikut tahap penguasaan pelajar tersebut. Okey, menurut Ali dan Velu pada tahun 2017, kajian dalam kajian mereka mendapati ada guru yang telah berlaku bias ataupun berat sebelah dalam pemberian tahap penguasaan kepada murid dan tidak amanah dalam melaksanakan pentafsiran pilihan ajar. Seterusnya, pelaporan yang dihasilkan tidaklah tepat. Baiklah, seterusnya adalah tema yang keenam iaitu implikasi jika guru perlu menumpukan kepada ramai murid yang lemah dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah murid terlalu bergantung dengan bantuan guru. Menurut responden guru pertama berpendapat apabila murid terlalu bergantung pada bantuan guru, apabila diberi lebih perhatian, murid tidak dapat mengembangkan keupayaan untuk menyelesaikan masalah ataupun tugasan secara kendiri. Kebergantungan ini juga boleh merencatkan kemampuan mereka untuk berfikir secara kritis dan mengambil inisiatif pembelajaran. Yang ketiga adalah, oleh itu, walau memberikan perhatian kepada murid adalah penting juga untuk memberikan ruang dan peluang kepada mereka untuk memecahkan masalah sendiri, merangkumi kegagalan dan pembelajaran serta memperkukuhkan kemahiran bekerja sendiri agar mereka dapat menjadi lebih berdaya tahan. Yang kedua, guru perlu lebih masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Okey, menurut responden G1, turut berpendapat guru yang perlu memberikan perhatian lebih kepada murid yang lemah mungkin memerlukan lebih banyak masa untuk menghabiskan sukatan pembelajaran. Yang kedua adalah guru perlu mengulangi dan memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Mereka memberikan latihan tambahan dan menyusun aktiviti pembelajaran khusus untuk memastikan pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, meskipun memerlukan lebih banyak masa, pengorbanan ini adalah penting untuk memastikan setiap murid dapat menguasai pelajaran dengan sebaiknya. Ini juga memperlihatkan kepekaan guru terhadap individu murid. Yang ketiga, memerlukan ramai guru untuk mengatasinya. Menurut responden G2 berpendapat ramai guru akan diperlukan untuk mengenangani pelajar yang lemah. Yang kedua, hal ini dikatakan demikian kerana lebih banyak guru, ia akan memudahkan lagi seseorang untuk mengetahui dan mengesan masalah yang dihadapi oleh pelajar mereka kerana pelajar tersebut telah dibahagikan kepada beberapa guru dan ini juga dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat adalah pelbagai kaedah dalam PDP digunakan. Menurut responden G2, implikasi jika guru fokus kepada pelajar lemah bahawa pelbagai kaedah dalam PDPC akan digunakan. Berita Harian 2021 juga menyebut bahawa perubahan lanskap pendidikan negara menggesa pelbagai pihak untuk sentiasa memikirkan alternatif yang sesuai untuk menyampaikan proses pengajaran dan memudahkan PDPC yang efektif. Oleh itu, seorang guru perlu berusaha merancang pelbagai strategi untuk meningkatkan kemahiran dan pencapaian pelajar dalam pembelajaran terutamanya pelajar yang lemah. Yang kelima pula, mengurangkan tekanan murid. Menurut responden G3 akan berpendapat bahawa tekanan murid akan berkurang jika dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik melalui tumpuan guru kepadanya.
Hal ini dapat dilihat apabila murid didedahkan dengan pelbagai aktiviti pembelajaran yang membuatkan mereka berasa tenang dan tidak terlalu difokuskan dengan pembelajaran yang formal seperti menggunakan buku teks sahaja. Menurut Cikgu Ainul 2023 mengatakan, aktiviti mewarna dan doodling atau menconteng boleh menjadikan cara terbaik untuk murid berehat, menghilangkan tekanan dan menumpukan perhatian mereka. Seterusnya, yang keenam, pencapaian sekolah akan meningkat. Menurut responden G3 juga berpendapat jika guru menumpukan perhatian kepada murid yang lemah, pencapaian sekolah akan meningkat. Hal ini kerana guru memberikan tumpuan kepada pelajar yang lemah dari segi pelajaran melalui aktiviti yang dilakukan seperti tugasan berkumpulan. Menurut Abdul Aras 2019, melalui kolaborasi guru boleh menerapkan beberapa nilai positif dalam diri murid itu sendiri seperti bertanggungjawab terhadap tugasan dalam kumpulan, perlibatan aktif atau seimbang, bersikap terbuka atau menerima idea, pandangan rakan-rakan serta mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan mereka. Yang ketujuh pula, mencapai keseimbangan. Menurut responden G4, pendidikan yang berkualiti tidak dapat dicapai tanpa perhatian yang cukup daripada guru di dalam mencapai keseimbangan di dalam kelas, seperti memberi sokongan tambahan kepada murid dan ianya tidak tertumpu kepada sekelompok murid sahaja, dan guru perlulah bersikap profesional mengawal situasi di dalam kelas. Yang ke-8 pula, tidak terlalu fokus terhadap penguasaan TP iaitu murid lemah. Responden J5 menyatakan tentang kesan kepada pelajar lain jika guru terlalu fokus kepada murid yang lemah saja. Hal ini menjadikan pelajar cemerlang berasa mereka tidak lagi perlu mengulangi pelajaran dan memberi kesan kepada tahap penguasaan mereka. Seterusnya adalah yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya, pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknik scaffolding berikut skema membantu murid dalam membina pembelajaran yang lebih baik, mendapat pelbagai pengalaman dan memahami tugas guru di dalam bilik darjah. Teknik ini juga dapat menarik minat murid untuk mengikuti pembelajaran secara berterusan. Yang kedua, perancahan akan mengurangkan tekanan, kemimbangan dan kesukaran belajar menyelesaikan tugasan dengan lebih berkesan. Yang ketiga, namun sekiranya guru terlalu memberi banyak sokongan, murid akan gagal berkembang dan tidak berupaya melaksanakan tugasan sendirian. Maka scaffolding perlulah fleksibel dan dapat memenuhi keperluan murid. Yang keempat, aktiviti pembelajaran murid juga perlu selari dengan arus pemodenan dan dalam penggunaan teknologi. Perubahan yang berlaku adalah bagi menggalakkan pengajaran dan pembelajaran dipelbagaikan dan tidak hanya berfokuskan kepada penyampaian maklumat berpusatkan guru sahaja. Oleh itu, pihak sekolah perlu menyemak semula kemahiran pedagogi guru dan perlu dipertingkatkan agar pembelajaran abad ke-21 mempunyai kepelbagaian dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.